Korang tahu tak gangster mana yang jadi musuh negara yang pertama dekat US? Korang nak tahu? Lepak kejap, dengar aku nak cerita ni. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Bila aku nak cerita pasal benda ni, aku teringat satu peristiwa yang kelakar tau. Ada satu hari ni, tengah lepak minum, aku tanya dengan member aku, kau pernah tengok Public Enemy? Tiba-tiba dia marah aku. Uish, bapak kau cakap kau kuat, kau tak nampak ramai orang ni. Muka dia memang betul-betul marah aku tau. Lepas tu, aku pelik apa sal tak boleh cakap kau kuat pula, movie je kot. Tapi masa tu aku diam je lah, tak teruskan topik pasal Public Enemy tu. Dah berapa tahun lepas tu, baru aku tahu kenapa dia suruh aku diam. Rupanya Public Enemy tu satu tim video untuk orang dewasa. Baru betul, manalah aku nak tahu. Aku tengah cerita pasal movie kot. Masa tu baru aku sedar yang masa kejadian tu kita borak dua benda yang berbeza tapi nama yang sama. Kalau korang pernah tengok movie Public Enemies ni, movie ni berdasarkan kisah benar. Kisah seorang penjenayah yang menjadi musuh negara pertama dekat US yang bernama John Dillinger. John Herbert Dillinger yang juga dikenali dengan nama Johnny atau Jack Rabbit ni dilahirkan pada 22 Jun 1903 dekat Indianapolis, Indiana, US. Dia ni anak kedua dan anak bongsu daripada dua adik-beradik. Bapa dia bernama John Wilson Dillinger. Mak dia pula nama Mary Ellen Lancaster. Masa umur dia 4 tahun, mak dia dah meninggal dunia sebab stroke. Lepas tu Johnny dijaga dan dibesarkan oleh kakak dia, Audrey Dillinger. Beza umur dia orang ni 13 tahun tau. So masa ni akak dia dah umur 17 tahun dah. Masa umur dia 9 tahun, bapa dia kahwin lagi dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth Fields. Mak tiri dia ni memang baik gila dengan adik-beradik Dillinger ni. Kalau nak ikutkan, Johnny ni dibesarkan dalam keluarga yang sederhana tinggi dan dapat pendidikan yang bagus. Bapa dia ni pendiam tapi sangat tegas dan bertanggungjawab dengan family dia. Bapa dia selalu terapkan nilai-nilai moral dekat anak-anak dia. Tapi itulah, Johnny ni mangkau sikit. Daripada kecil dah buat hal. Johnny juga dikenali sebagai troublemaker dekat kawasan kejiranan dia. Masa dah umur belas-belas macam tu, dia jadi ketua kumpulan samseng remaja yang dikenali sebagai Dirty Dozen. Masa ni lah, Johnny ni dah tunjuk potensi nak jadi penjenayah terancang. Sebab perbuatan dia ni bukan perangai budak-budak nakal biasa tau. Ada satu hari ni, Johnny dengan geng dia pergi kidnap seorang budak lelaki, kanak-kanak Lepas tu, dia bawa pergi kilang kayu dekat area rumah dia. Dia ikat budak tu dekat atas meja yang ada gergaji besar nak potong kayu tu tau. Dia onkan gergaji tu. Lepas tu, dia tolak budak tu slow-slow pergi dekat gergaji tu. Kepala bapak dia kepala budak tu sikit je lagi nak kena dekat gergaji tu. Baru dia offkan gergaji tu. Lepas tu dia suruh budak tu belah. Kepala nenek dia. Gila asyik. Kalau dah kena tu, tak ke terbelah dua budak tu lah. Aku rasa budak tu mesti trauma gila babi. Sampai mati dia ingat benda tu. First time Johnny kena tangkap masa dia pergi gembat arang batu dekat satu kereta api Pennsylvania. Sebab dia nak jual balik arang batu tu. Johnny kena bicara dekat mahkamah Juvana. Kau tahu masa dekat mahkamah tu dia buat apa? Dia pergi kutuk polis dengan mahkamah depan-depan hakim lah. Bukan kutuk biasa tau. Memang dah tahap menghina dah. Memang hati kering lah ni. Tapi walaupun dah kena macam tu, hakim mahkamah still boleh fikir yang Johnny ni cuma budak tak matang yang memberontak. Jadi hakim lepaskan Johnny. Tapi Johnny kena pergi kelas bimbingan kaunseling. Tak lama lepas tu Johnny berhenti sekolah dan kerja dekat kedai jual mesin area bandar Indianapolis. Bila bapak dia dapat tahu dak Johnny ni dah berhenti sekolah, bapak dia rasa anak dia ni dah jauh now terpesong. Jadi bapak dia decide nak pindah pergi area luar bandar. Sebab bapak dia fikir anak dia jadi macam tu sebab kemewahan dan populariti dekat area bandar tu. Bapak dia jual rumah dengan semua aset dekat Indianapolis. Lepas tu pindah dekat Mossville, Indiana pada tahun 1921. Dah pindah dekat area kampung pun tak jadi apa. Perangai Johnny macam tu juga. Masa Christmas tahun tu, Johnny berhenti sekolah lagi. Dia banyak spend time lepak dekat kolam renang yang ada dekat kawasan Pekan Martinsville. Pada tahun 1923, Johnny kena tahan polis lepas dia cuik kereta. Engkau tahu dia cuik kereta tu untuk apa? Nak jalan pusing-pusing town je lah.
mak kepala bapak dia. Masa nak kena tahan tu, dia try nak kencing polis. Tapi bila dia nampak polis macam suspek dia je, dia terus lari laju gila babi sampai dia terlepas. Masa ni Johnny tahu dia dah tak boleh balik rumah dah. Mesti polis dah tunggu dia dekat rumah punya. So apa dia buat? Dia pergi masuk tentera laut US. Dekat dalam tentera, lagilah dak Johnny ni tak boleh nak masuk siap. Engkau tahulah tentera punya disiplin macam mana kan. Dia sempat berkhidmat selama 5 bulan je dalam kapal perang USS Utah One. Kapal perang yang hancur masa serangan Pearl Harbor 20 tahun lepas tu. Masa kapal tu berlabur dekat Boston, Johnny terus cabut ah. Bila dapat tahu perangai Johnny ni, pegawai tentera laut pun terus buang dia secara rasmi. Lepas tu dia balik rumah dia dekat Indiana. Keadaan pun dah geda dah time tu. Pada 16 April 1924, Johnny kahwin dengan seorang perempuan yang berumur 16 tahun yang bernama Beryl Hovies. Dan diorang pindah pergi Martinsville, duduk dekat rumah mak mertua Johnny. Johnny pun dapat kerja dalam kilang buat kursi dan rekaan dalaman. Dalam masa yang sama, dia dah start buat kerjaya dalam sukan bila dia dapat jadi shortstop dalam tim baseball, iaitu Martinsville Athletics. Masa ni Johnny dalam fasa nak jadi orang baik, tapi keinginan dia nak jadi jahat tu lagi kuat tau. Tahun tu je 2 kali dah dia kena tangkap dengan polis. First dia kena tangkap sebab gembatkan 41 ekor ayam, tapi dia dapat lepaskan diri. Untuk kes kedua, pada 6 September 1924, Johnny dengan Ed Singleton, member dalam baseball team dia, decide nak rompak seorang toki kedai runcit yang bernama Frank Morgan. Johnny pergi serang Frank guna pistol 32 kaliber dengan kain yang dah balut dengan skru-skru besar tu. Ed Singleton masa tu kerja dia jadi driver je, bawa dak Johnny ni lari. Bila dak Johnny attack, Frank ni lawan balik tau. Masa diorang bergelut tu, Johnny ada lepaskan beberapa tembakan tapi tak kena sesiapa lah. Lepas tu Frank dapat lepaskan pistol daripada tangan Johnny. Johnny tahu dia dah kalah, dia pun lari keluar nak selamatkan diri. Bila dia keluar, dia tengok kereta dah tak ada bai. Rupanya masa dengar bunyi tembakan tu, Ed Singleton ni dah goyang tau, terus lari selamatkan diri dulu. So Johnny pun kena tinggal sorang-sorang. So kena tangkap dengan orang ramai. Tapi tak lama lepas tu, Ed Singleton pun kena tahan juga dengan polis. Johnny mesti petik nama dia punya. Kau tinggalkan aku sorang-sorang kau siap. Kalau aku kena, kau mesti kena punya. Disebabkan Johnny tak ada lagi rekod jenayah lampau, bapak Johnny dengan peguam bela yakinkan Johnny yang dia akan dapat hukuman ringan kalau dia mengaku bersalah. Sayangnya bila dah mengaku tu, hakim mahkamah tak nak bagi muka. Johnny dijatuhkan hukuman penjara dengan tempoh maksimum selama 20 tahun. Ed Singleton pula kena penjara selama 2 tahun. Korang nak tahu something fishy tak? Lepas perbicaraan mahkamah tu, Ed Singleton ni dijumpai mati dalam keadaan ngeri, di mana kepala dia hancur kena langgau kereta api. Polis cakap mungkin dia mabuk gila bila dapat tahu kena masuk penjara sampai jatuh pengsan dekat rel kereta api. Aku rasa macam something wrong pula dekat situ, tapi tak apalah, member pun dah mati. So masa dekat dalam penjara ni, Johnny asyik bergaduh dengan banduan lain, rosakkan harta benda penjara, berjudi, seluduk barang masuk dalam penjara dan beberapa kali nak cuba lari tapi tak dapat. Disebabkan perangai Johnny ni mangkau now, mahkamah bagi dia pilihan. Kau nak duduk dalam penjara berasingan yang sempit dan gelap ke, atau tempoh hukuman kau dipanjangkan? Barulah dia behave sikit. Masa ni Johnny dah start ignore semua orang dekat dalam hidup dia, family dia, bini dia. Disebabkan perangai ni, bini dia pun decide untuk bercerai dengan Johnny. Lepas tu Johnny jumpa kawan-kawan baru yang ada pemikiran jahat sama macam dia. Hari-hari diorang spend time planning and bayangkan setiap bank yang diorang nak rompak bila dah bebas nanti. Salah seorang kawan baru dan mentor kepada Johnny ialah Harry Pierpont. Walaupun Harry ni tua setahun je daripada Johnny, tapi Harry ni dah jadi ketua macam-macam kumpulan dah. Sebelum dia masuk penjara tu pun, Harry ni dah buat 10 rompakan dah. Jadi kawan-kawan Johnny ni bentuk satu kumpulan yang tak lama lepas tu dinamakan sebagai Dillinger Gang. Tapi bukan sebab Johnny jadi ketua tau. Kalau ikutkan, diorang tak ada ketua pun. Operasi diorang ni banyak Harry Pierpont yang lead. Sebab Harry ni ada ciri-ciri ketua sikit, pengalaman dia pun banyak. Tapi dak Harry ni tak suka famous. So dia lebih suka bagi orang lain yang dapat nama untuk setiap kejayaan operasi dia. Sebab tu lah nama kumpulan ni jadi Dillinger Gang. Sebab Johnny yang dapat nama sampai jadi famous. Kumpulan ni ada 12 orang. Antaranya John Reid Hamilton dengan Lester Giles, atau lebih dikenali sebagai Babyface Nelson. Tempoh hukuman penjara setiap ahli kumpulan diorang ni berbeza tau. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada juga yang kena penjara seumur hidup. Jadi kalau diorang nak rompak bank sama-sama dan kejau impian diorang nak jadi kumpulan gangster yang paling berpengaruh dekat US, diorang kena berusaha untuk pastikan semua orang dapat bebas. Maka diorang pun start buat rancangan untuk lari daripada penjara. Diorang plan nak seluduk masuk senjata. Lepas tu bayar beberapa orang warden penjara supaya tak kacau plan diorang bila sampai masanya. Disebabkan plan ni kena guna duit, siapa yang dapat bebas dulu, dia lah kena pergi cari duit untuk support plan diorang tu. Agak-agak korang, siapa yang kena? Orangnya ialah John Dillinger. Pada bulan Mei 1933, Johnny dibebaskan dengan parol lepas kena penjara selama 8 tahun 6 bulan. Disebabkan Johnny ni ahli yang paling tak ada pengalaman dalam merompak
rompak bank, ahli kumpulan yang lain ajarkan dia semua ilmu dan kemahiran untuk rompak bank yang diorang tahu. Harry Pierpont kenalkan juga beberapa orang kontak dia dekat luar untuk bantu Johnny. Rompakan pertama Johnny berjaya tapi tak famous now. Lepas berapa minggu dia dibebaskan, dia dengan kontak Harry tu pergi rompak satu pasar raya ni, tapi dapat $100 je. Lepas rompakan pertama ni, Johnny terfikir tau, aduh leceh lah pula nak kena kumpul duit bagai ni. Patutnya biar je diorang tu kat dalam, aku dah bebas apa. Tapi demi semangat setia kawan, Johnny tak khianat diorang, dia usaha lagi keras. Operasi kedua, Johnny pergi rompak New Carlisle National Bank, Ohio dan berjaya collect $10,000. Lepas tu berderet-deret kes rompakan Johnny dekat area Ohio dengan Indiana. Dekat sini Johnny berjaya buktikan yang dia seorang penjenayah yang berbakat. Tapi sepanjang operasi rompakan dia, Harry banyak tolong dan bagi nasihat juga. Johnny ni jadi famous sebab setiap kali dia masuk bank yang dia nak rompak tu, dia akan masuk dengan gaya yang angkuh gila babi tau. Lagi satu, nak betulkan persepsi orang, Johnny ni bukan gambaran Robin Hood tau, rompak bank untuk tolong orang susah. Johnny ni sebenarnya kejam dan ganas gila babi tau. Dia selalu jadikan orang awam sebagai tebusan bila ada kes tembak menembak dengan polis. Lepas sekian lama, Johnny dapat kumpulkan duit yang cukup untuk rancangan kumpulan dia nak lari daripada penjara. Harry pun tugaskan seorang ahli pergi rasuah warden penjara, seorang lagi pergi standbykan satu rumah untuk diorang duduk lepas dah lari nanti. Johnny pula ditugaskan untuk seluduk masuk senjata dekat dalam penjara. Johnny seluduk senjata dengan cara letakkan dalam bungkusan yang dihantau dekat kilang baju di mana Harry kerja masa dalam tempoh penjara tu. Diorang jalankan rancangan diorang pada 25 September 1933. Harry dengan 9 orang lagi tim dia gunakan senjata yang diorang seludup tu untuk jadikan beberapa orang warden penjara sebagai tebusan. Diorang buat macam tu sebab lagi mudah diorang nak keluar, sebab penjara tu ada berapa banyak pintu pula nak tempur kan. Lepas dah sampai dekat luar penjara, diorang pecah kepada dua kumpulan. Lepas tu diorang rembat kereta dekat stesen minyak area penjara tu untuk larikan diri. Bila diorang dah lepas, tak ada polis kejau lagi, diorang pergi berkumpul dekat satu apartmen area Hamilton, Ohio. Masa diorang dah berkumpul tu, diorang pelik tau, kenapa Johnny tak ada? Mana pula dia pergi kan? Rupanya beberapa hari sebelum tu, polis bandar Dayton dah tangkap Johnny lepas dia pergi rompak bank dekat Bluffton. Johnny dimasukkan dekat dalam penjara daerah 5 Ohio sebelum dibicarakan dekat mahkamah. Disebabkan kumpulan ni setia antara satu sama lain, Harry dengan yang lain ni terus plan nak selamatkan Johnny daripada penjara. Plan ni tak perfect sangat sebab last minute. Lepas tu penjara daerah 5 ni antara penjara yang ada maximum security. Pada 12 Oktober 1933, Harry Pierpont, Russell Clark, Charles McLean dengan Harry Copeland menyelinap masuk penjara dengan cara menyamar sebagai pegawai kerajaan Indiana. Diorang acah macam diorang ditugaskan untuk bawa Johnny pergi penjara dekat Michigan City. Masa tu cuma ada seorang je sheriff dengan bini dia dan juga timbalan ketua sheriff. Bila sheriff tu minta kad kuasa diorang, Harry terus keluarkan pistol dan tembak sheriff tu dekat perut. Yang lain ni terus pergi ambil kunci dan selamatkan Johnny keluar. Diorang masukkan timbalan ketua sheriff dekat dalam salah satu penjara tu. Lepas tu diorang terus lari selamatkan diri. Biarkan je sheriff yang kena tembak tadi ni mati. Diorang pun kumpul balik sama-sama dan terus plan macam mana nak jalankan operasi yang diorang plan selama ni. Start daripada sini, tiap-tiap bulan diorang akan pergi rompak bank. Pattern diorang, lepas dah rompak satu bank, diorang terus gerak pergi tempat lain. Jangan stay tahun yang sama lama-lama. Diorang ni juga berjaya pergi serang tempat simpanan senjata polis. Daripada serangan ni, diorang dapat rembat satu machine gun berpuluh senapang, jaket kalis peluru dengan peluru-peluru untuk senjata yang diorang rembat tu. Pada masa ni, diorang dah jadi salah satu kumpulan gangster yang paling bahaya dan ada senjata komplit set. Ada satu kes tembak menembak, lebih kurang 13 orang pihak berkuasa telah terbunuh. Johnny sendiri dah bunuh seorang polis peronda yang bernama William Patrick O'Malley pada bulan Januari 1934 masa diorang tengah rompak First National Bank dekat East Chicago, Indiana. Disebabkan kes pembunuhan ni, polis Chicago terus set up satu unit khas dari kalangan bekas tentera elit. Unit ni digelar sebagai The Dillinger Squad sebab satu-satunya tujuan diorang ialah jatuhkan Dillinger Gang. Dillinger Gang rasa kawasan barat tengah US ni dah panas untuk diorang stay. Jadi diorang start gerak pergi ke selatan Florida, lepas tu berhenti dekat Arizona. Pada akhir bulan Januari, ada satu hotel dekat area Tucson ni terbakar. Kebetulan adalah beberapa orang budak Dillinger Gang ni tengah menyuruk dekat situ. Disebabkan dah terbakar, diorang terpaksa keluar dan tinggalkan barang-barang diorang dekat dalam bilik tu. Masa proses nak padamkan api tu, salah seorang budak Dillinger Gang ni cubalah nak rasuah pasukan bomba ni sebab diorang nak suruh bomba ni bawa keluar beg diorang sebelum polis sampai. Sayangnya tindakan budak ni makan diorang balik. Salah seorang daripada bomba tu memang detektif dan dia cam muka-muka orang wanted ni. Jadi dia terus kontak polis suruh datang. Last kali diorang semua kena tangkap, tapi Johnny dengan Harry tak ada dengan diorang. Pihak berkuasa tempatan fikir mesti diorang ni ada dekat area sekitar hotel tu, tak pun diorang lepak dekat hotel lain. Nak jadikan cerita
cerita Harry kena tangkap masa stuck dekat dalam jam. Tapi sebenarnya polis sengaja buatkan jalan yang Harry nak lalu tu jam supaya dia terperangkap. Johnny pula kena tangkap dekat banglo dia di mana polis memang tengah tunggu dia balik. Akhirnya semua ahli kumpulan Dillinger Gang ni dah kena tangkap. Tapi jangan ingat benda settle dekat sini je. Disebabkan diorang ni dah buat tai dekat banyak tempat, semua orang berebut nak pegang diorang ni. Semua orang nak diorang ni kena bicara dan kena hukum dekat tempat masing-masing. Nak tak nak tengok pada kes. Seorang ada yang kena hantau sana, seorang ada yang kena hantau sini. Johnny pula kena hantau pergi penjara negeri Crown Point, Indiana untuk dibicarakan atas kes pembunuhan William Patrick O'Malley, polis peronda yang aku ceritakan tadi tu. Walaupun Johnny ni memang dah famous dah sebelum ni, tapi masa ni Johnny jadi lagi famous. Mana taknya, mana je Johnny pergi, media US follow rapat. Mana tak satu US fokus dekat dia. Johnny siap ada press conference siap pasal kes dia ni. Dah macam artis pula lah. Masa ni aku cakap engkau, Johnny memang happy gila lah. Dia rasa dunia ni macam bapak dia punya tau. Polis pun siap ambil gambar dengan dia. Kau bayangkan le. Masa proses nak pindahkan Johnny pergi penjara Crown Point ni, berpuluh pegawai polis dengan beberapa kereta polis yang ditugaskan untuk escort Johnny ni. Diorang tahu Johnny ni gila sikit, hati kering. So diorang tak nak Johnny ni terlepas lagi. Untuk pengetahuan korang, penjara Crown Point ni dikenali penjara yang mustahil lah banduan dapat lari. Tapi pada 3 Mac 1934, Johnny buktikan yang itu semua mitos. Dia dapat lari, mat. Cara Johnny lepaskan diri tu tak dapat nak dipastikan, tapi Johnny dipercayai menggunakan satu pistol yang mungkin diseluduk masuk penjara ataupun pistol kayu mainan je, tak tahulah yang mana satu. Johnny tangkap seorang mekanik penjara untuk bawa dia keluar penjara. Masa on the way keluar tu, Johnny pergi ambil Tommy gun and dia lepaskan seorang banduan bernama Herbert Youngblood yang nak join jadi geng Johnny. Diorang pun tahan seorang lagi tebusan iaitu timbalan sheriff. Dan bila dah keluar, diorang lari guna kereta timbalan sheriff tu. Lepas dah jauh sikit, Johnny turunkan tebusan dia dekat tepi jalan and bagi duit sikit untuk buat tambang balik rumah. Bagus pula dia ni. Bila Johnny lari penjara ni, Bureau of Investigations BOI atau sekarang dikenali sebagai FBI terus ditugaskan untuk tangkap Johnny sebab dia dah langgar undang-undang persekutuan. Kebanyakan ahli Dillinger Gang ni dah kena tangkap. Harry Pierpont sendiri pun dah kena hukum mati dekat kerusi elektrik. Ahli yang masih bebas ialah John Red Hamilton yang tengah rekrut ahli geng yang baru. Lepas Johnny dah dapat lari, dia join geng Doug Hamilton ni and sambung pergi rompak bank. Tapi aktiviti diorang ni tak dapat nak tahan lama sebab nama Johnny dah wanted gila dekat FBI. FBI sampai declare Johnny ni sebagai public enemy number 1 bye. 2 minggu lepas Johnny lari, dia terlibat dengan kes tembak-menembak dengan FBI dekat St. Paul, Minnesota. Masa ni seorang budak Dillinger Gang mati kena tembak. Johnny pula injured kena tembak dekat kaki. Lepas tu Johnny sangkut lagi dalam kes tembak-menembak dekat Little Bohemia Lodge, Wisconsin. Kali ketiga Johnny kena serang dengan FBI dekat Hastings, Minnesota, di mana masa ni John Red Hamilton mati kena tembak. Masa ni Johnny dah rasa terancam tau. FBI betul-betul tak bagi muka mat dekat dia. Jadi Johnny buat satu pembedahan plastik dekat muka dia untuk mudahkan dia nak lari keluar negara sebab kaki dia dah injured, nak lari susah. Johnny decide nak bawa awet dia pergi travel dunia iaitu Billy Frechette. Tapi Johnny baru dapat tahu yang Frechette ni dah kena tangkap dan didakwa atas tuduhan melindungi penjenayah. Disebabkan ni Johnny rushing nak lari sampai dia terjumpa awet baru yang bernama Polly Hamilton masa tengah menyorok dekat Chicago. Polly Hamilton ni seorang remaja yang lari dari rumah dan kerja part time sebagai pelacur dekat satu rumah pelacuran kepunyaan Anna Sage. Anna Sage ni seorang imigran Rom yang sekarang famous dengan gelaran The Woman in Red. Anna Sage ni tak suka dak Polly ni berkawan dengan Johnny, tapi tak lama lepas tu baru dia tahu Johnny ni siapa sebenarnya. Dia pun terfikir nak kantoikan Johnny untuk dapatkan duit ganjaran dengan status penduduk tetap dekat US. Dia pun kontak FBI untuk negotiate dan akhirnya diorang dapat persetujuan. Anna Sage bagi tahu yang Johnny dengan Hamilton ni nak pergi tengok wayang cerita Manhattan Melodrama dekat Biograph Theatre pada malam 22 Julai 1934. Lepas habis tengok wayang, Johnny keluar betul-betul lalu jalan perangkap yang FBI dah buat. Bila Johnny sedar yang dia dah termasuk perangkap, semuanya dah terlewat. Johnny cuba nak keluarkan pistol tapi salah seorang pegawai FBI terus tembak Johnny yang menyebabkan Johnny injured. Dia cuba lari ikut lorong kecil dekat belakang wayang tu, tapi last kali pegawai FBI tembak dia sampai mati. Punca kematian disebabkan tembakan yang last tu kena belakang tengkuk Johnny. Lepas tu tembus otak. Last kali peluru tu keluar dekat mata kanan dia. Maka John Dillinger adalah public enemy pertama yang berjaya dijatuhkan oleh FBI. Ada juga teori konspirasi yang kata yang kena tembak tu bukan Johnny yang sebenar. Orang tu cuma menyamar je sebagai Johnny sebab dia kan ada buat plastik surgery untuk ubah muka dia. Johnny yang betul dah larikan diri dah pergi luar negara, tapi aku tak tahulah betul ke tidak. Lepas daripada peristiwa tu, Anna Sage dapat duit ganjaran, tapi dia tetap kena hantau balik kat negara asal
pasal dia. Kenapa dia dikenali sebagai The Woman in Red? Masa peristiwa nak tangkap Johnny itu, dia dikatakan pakai pakaian berwarna merah supaya senang FBI nak detect dia dekat mana. Tapi sebenarnya dia bukan pakai baju warna merah. Dia sebenarnya pakai baju colour oren. Tak tahulah diorang ni buta warna ke apa, atau suasana malam tu gelap now sampai diorang confuse warna oren dengan warna merah. Last kali ada seorang lelaki yang menyaksikan peristiwa tu buatkan satu batu peringatan dekat tempat Johnny jatuh lepas kena tembak tu. Dekat batu tu ada tulis, "Stranger, stop and wish me well. Just say a prayer for my soul in hell. Most people said I was a good fellow, betrayed by a woman all dressed in red." Ini juga punca kenapa Anna Sage digelar sebagai The Woman in Red. Jadi, begitulah kisahnya sejarah ringkas tentang seorang gangster masa zaman awal-awal kemunculan mafia dekat United States. Dalam rekod FBI, dia le public enemy pertama yang berjaya ditumpaskan. Macam aku cerita masa intro tadi, kalau korang nak tengok movie pasal dia, korang boleh cari movie yang bertajuk Public Enemies lakonan Johnny Depp. Korang jangan salah tengok pula tau. Jadi, kalau korang ada pendapat atau pandangan atau apa-apa yang korang nak cakap, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku yang kurang menarik sikit hari ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.